SPM Jadi awak akan buat soalan SPM iaitu soalan penuh pelarasan. Kita akan belajar dari semasa ke semasa. Okey, pada malam ni kita akan buat soalan, kita akan buat perbincangan soalan, saya dah share dengan awak. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Okey, kita tengok dulu soalan yang awak dah salin belum? Dah salin belum? Dah cikgu. Okey, soalan mesti dah ada sebab kita nak tengok soalan. Okey, soalan pertama. Ni mana pula? Okey ni. Okey, soalan pertama ni adalah soalan percubaan negeri Terengganu pada tahun lepas. Jadi dia keluar soalan 2. Jadi bila awak dapat soalan, yang pertama ialah awak kena baca dulu. Baca, okey, rambut. Baca. Bukan fokus banyak, baca je. Baca, okey. Ada pelarasan, dia nak apa? Pertama, awak terus ambil je awak punya pensel, awak terus draw dia nak apa. Yang pertama adalah ekor perdagangan dan untung rugi. Yang kedua adalah dia nak penyata kedudukan keuangan. Maka kat sini adalah 25 markah. Jadi part dalam kepala awak mesti dah ada semua format. Okey, sebelum awak mulakan format, kita nak kena buat apa yang pertama? Nak kena buat apa dulu? Kita ada imbangan duga. Dia ada garisan tak ni? Tak ada. Tak ada. Kita kena buat apa? Garis. Okey, ni awak garis. Abaikan kalau garisan saya tak betul ni. Okey, garis. Jadi awak kena garis 3 ke 4 ke, tapi dengan laju. Jangan awak nak garis ambil masa lama Okey, ni garis. Sebab takut nanti awak ambil item orang. Okey, selepas dah garis, awak kena cari apa dulu? Audi. Selepas dah garis, kita akan cari Audi. Ada Audi tak kat sini? Tak masuk. Ada. Daripada semalam lagi dia tak ada guna benda ni. Kucing saya nak berlaki tu. PKP pun nak berlaki. Okey, awak ada yang pertama adalah angkutan masuk. Ini adalah Audi. Okey, selepas angkutan masuk awak nak cari apa lagi? Hasil. Awak nak cari hasil. Kita cari hasil Saya akan bulat hasil. Tengok daripada kredit. Apa dia hasil ada kat sini? Komisen diterima. Okey, awak ada yang pertama adalah komisen diterima. Jadi awak terus bulat ini adalah hasil. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Lepas tu awak kena cari apa pula? Dah cari hasil? Belanja. Okey, belanja awak garis. Ada insurans. Apa lagi? Nak bulat-bulat je lah senang. Ada insurans lagi. Ada apa lagi? Gaji. Awak ada gaji. Lagi? Awak ada kadar bayaran. Okey, awak dah bulat kadar bayaran. Okey, bila dah bulat hasil, ABS pun awak tanda right. Okey, ni ABS, ni ada ABS 2. Okey, yang lain ni akan masuk AS dengan LS. Ni ABS semua ni adalah ABS. Okey, selepas awak dah tahu ada premis satu lagi ABS, ada premis. Okey, bila awak dah tahu ni format ni. Selepas tu jangan sibuk buat pelarasan. Tugas awak adalah awak mesti buat ni dulu. Ni soalan dulu. Mesti buat dulu jalan kerja. Ni jalan kerja saya dah buat pelarasan 1. Okey, ni jalan kerja saya dah buat. Jadi ini adalah format. Saya dah masukkan yang awak bulat-bulat tadi tu saya dah masukkan. Tulis nama dulu, ram perabot. Bila dah siap tulis nama, kita teruskan langkahkan format. Format sepatutnya dah ada dalam kepala. Jadi tadi ada satu benda terlupa, pangkah. Saya kena pangkah tadi kan satu lagi. Apa kena pangkah? Belian dengan? Jualan. Belian dengan pulangan. Mana pulangan dia duduk kat mana? Ada tak pulangan? Pulangan ada kena pangkah macam gini. Bawa jualan. Kita nak tahu partner dia, kena pangkah. Jadi ada belian, ada jualan, pulangan dia pun ada. Jadi bila awak buat format, benda yang ada tu awak terus buat. Tulis nama perniagaan, terus masukkan jualan, tolak pulangan jualan. Ini benda yang sama saja awak buat.
Jangan nak kata benda yang pelik-pelik. Ini benda yang sama. Semua ni ada. Audit ada satu angkutan masuk. Jadi awak masuk angkutan masuk. Lepas tu sampai dapat untung kasar. Semua sama. Sampai sini ini adalah benda yang sama. Jadi benda ni sepatutnya kalau awak dah hafal, awak dah ada dalam kepala awak untuk bermain game penyata kewangan, dia sangat mudah sebenarnya. Okey, campur hasil. Hasil ada komisen diterima. Campur dengan belanja. Okey, ini adalah semua belanja. Okay, saya terus masuk ke pelarasan kat sini Nanti saya tunjuk satu-satu pelarasan yang masuk. Okay, tengok balik dekat soalan tadi. Ada satu, okay mungkin ada dalam pelarasan. Okay, seterusnya adalah PKK. Ini akaun untung rugi. Bila penyata kedudukan kewangan, okay ni formatnya. Mesti ada 4 lajur. Kita terus masuk. Aset bekas masa ada 3 tadi. Lepas tu aset semasa semua ada. Inventory, akaun berterima, PHR ada, tunai ada, bank ada. Okey, yang ini adalah pelarasan. Okey, lepas tu liability semasa awak ada akaun belum bayar. Terus dapat modal kerja, lepas tu awak dah siapkan equity. Equity pemilik senang je, MUA. M-U-A, MUA. Okey, MUA. Lepas tu liability bukan semasa kita ada pinjaman. Okey, faham? Jelas tak? Jelas tak? Okey. Okay, sekarang saya nak awak tengok soalan sebab saya nak guna dekat Excel je, tengok soalan. Siapa yang tak salin lagi tu awak kena tengoklah sebab saya tak tengok kepada soal dekat soalan ni sebab saya dah ada soalan. Kita nak tengok dekat Excel terus. Okey, yang pertama ialah inventory akhir. Nak ambil yang mana? Yang sikit ke yang banyak inventory akhir? Okay, yang sikit. Jadi berapa inventory akhir? 11,630. 11,630. Jadi awak masuk kat sini. Lepas tu kat sini pun awak masuk juga inventory akhir iaitu 11,630. Apa yang susah? Dia duduk kedudukannya adalah tempat yang sama je. Nombor saja berubah. Saya pun pelik kenapa tak boleh buat yang ini. Tempat duduk sama, nombor saja berubah. Main game ni dengan soalan yang sama. Nanti awak akan terror game ni, awak akan laju. Okey, sebab setakat ni ada 20 minit pelajar boleh buat sampai 20 minit je dia boleh imbang. Okey, yang kedua adalah komisen diterima sebulan. Awak pergi dekat komisen diterima, berapa? Sebulan berapa sebulan? 400. 400. Awak buat perekonomian 12 bulan. Jadi darabkan dengan 12. Awak dapat berapa komisen diterima? 4,800. 4,800. Okey, jap saya yang tadi macam ada orang nak masuk. Okey, 4,800. Selepas itu awak dah pergi dekat komisen diterima. Tengok dalam soalan. Komisen diterima dah ada berapa? 4,000. 4,000. Jadi sebelum awak mulakan membuat pelarasan, tulis formula belanja hasil, ambil cawan AS LS. Lepas tu kat sini belum bayar. Yang kat sini kat sini pra kan nak? Pra bayar. Bayar. Kat sini belum bayar. Kat sini belum terima. Belum terperoleh. Dalam singkir. Belum terperoleh. Okey, ini adalah kata kunci. Selamatkan diri awak. Mesti bawa kunci ni. Kalau awak tak bawa kunci ni memang awak takkan ke mana-mana. Okey. Mana ibu? Okay, next. Bila yang kat sini, komisen diterima awak kira 4,800. Dalam soalan, komisen diterima ada berapa? 4,000. 4,000 kan? Jadi, sepatutnya 4,800. Berapa lagi hasil belum terima? Berapa lagi awak belum terima? 800. Jadi kat sini awak tambahkan hasil komisen belum terima iaitu 800.
Kenapa saya komisen belum terima? Kenapa saya masuk aset semasa? Sebab kat sini awak tengok hasil belum terima, dia akan pergi bahagian aset semasa. Ini adalah nyawa. Kena ada sticky note tu mesti ada. Biar lunyai sticky note awak, tapi benda ni memang kena bawa sentiasa. Okey, yang kedua, insurans prabayar. Prabayar, deposit. Okey, pergi dekat insurans, dalam kurungan, awak tengok ke atas. Insurans ada berapa ke atas? 1920. 1920. Prabayar, maknanya awak bayar awal. Jadi kena tolakkan 320. Okey, berapa awak dapat bila tolak? 1600. 1,600. Okey, lepas tu pergi dekat belanja prabayar. Sebab insurans adalah belanja. Prabayar masuk aset semasa. Jadi prabayarnya adalah 320. Jadi awak masukkan kat sini. Ni aset semasa, salah kat sini. 320. Ni salah masuk. Okay, ni 800. Okay, next. Seterusnya ialah baca nombor 3. Kadar bayaran dibayar termasuk sewa rumah kediaman. Kadar bayaran. Bisnes tak boleh campur dengan kediaman. Jadi pergi dekat kadar bayaran. Ke atas ada berapa kadar bayaran? 6290. 6,290. Dia kata dia bayar untuk rumah dia. Kita kena tolak kadar bayaran. Jadi tolaklah 660. Jadi awak akan dapat 5630. 5630. 5630. Jadi kita ada kadar bayaran prabayar. Belanja prabayar akan masuk mana? Aset semasa. Jadi awak akan masukkan jap. Kadar kadar bayaran termasuk sewa rumah kediaman 660. Kalau ada perkataan kediaman peribadi. Jadi peribadi dia akan kacau bahagian ambilan. Okey, ambilan awak ada berapa ambilan dalam soalan? Ada tak ambilan? Tak ada. Tak ada, awak terus tambah kat sini 660. Okey, tulis sikit nota kat situ. Kalau perkataan rumah kediaman peribadi mesti kacau ambilan. Tulis kat situ nota, mesti kacau dekat ambilan. Ambilan mesti bertambah. Okey, next. Seterusnya. Derma barang niaga belum direkod dalam mana-mana buku. Derma barang niaga 220. Debit derma. Derma adalah belanja. Jadi derma masukkan 280. Debit derma, kredit belian. Belian duduk belah debit tapi awak kena tolakkan dia. Okey, belian asal ada berapa? 42,600. 42,600. Tolakkan 280. Jadi awak akan dapat belian dekat sini 42,320. 42,320. 42,320. Okey, next kat bawah. Seorang pelanggan. Ni biasa kita buat. Seorang pelanggan muflis. Kita pergi mana dulu? Kalau muflis, pergi mana? Itu dah belajar dah. Kita pergi mana? Overdraft bank. Hutang lapuk. Kita pergi hutang lapuk. Ada tak hutang lapuk kat atas? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Wujudkan hutang lapuk. Ingat tak pelarasan saya ajar minggu lepas? Hutang lapuk. Wujudkan hutang lapuk. Selepas tu pergi penyata kedudukan keuangan. Tengok akaun belum bayar awak ada berapa dalam tu? Akaun belum bayar. Akaun belum terima. Akaun belum terima 129,000. Ada hutang lapuk tak boleh bayar. Jadi tolakkan 350. Okay, berapa ABT awak yang baru? 12550. 12550. Okey, ABT. Yang kedua dia kata peruntukan hutang ragu 2%. Ini yang saya dah ajar minggu lepas. Kita cantum soalan sekarang ni. Okey, 12550 darabkan dengan 2%. Jadi awak akan dapat peruntukan hutang ragu berapa kat sini? 251. 251. Okey, awak dapat 251. Lepas tu dalam soalan peruntukan hutang ragu ada berapa PHR? Ni saya tanya ni, PHR awak ada berapa dalam soalan?
360. 360. Sekarang ni saya nak 251. 360 nak pergi 251 berlaku penambahan ke pengurangan? Kurang. Kurangan Okey, berapa kena kurang? 19. 109. 109. Okey, kurang 109. Bila pengurangan kena masuk bahagian hasil. Jadi awak pun tulis hutang, ragu, pengurangan. Awak buat nanti saya buat dulu. Saya tunjuk cara dulu. 109. Okey. Bila dah masuk, ni dah settle. Jadi kalau hutang lapuk dengan PHR kat situ ada 4 markah kat situ. Okey, nanti saya ajar permarkahannya kat mana. Okey, selepas tu susut nilai kenderaan. Susut nilai kenderaan, dia kata mengikut kaedah baki berkurangan. Jadi tengok kat atas kenderaan ada berapa kenderaan? 58,000. 58,000. Tolak susut nilai terkumpul kenderaan? 5,800. 5,800. Darabkan dengan 10%. Okey, berapa dapat? 5,220. 5,220. Buat satu-satu, jangan gopoh 5,220. Lepas tu dia mesti masuk satu PP, satu PKK. Dia masuk ekor terugi satu, PKK satu. Awak pergi dekat kenderaan dulu. Harga kenderaan ialah berapa harga kenderaan? 58,000. 58,000 harga kenderaan. Susut nilai terkumpul yang dah ada 5,800. Awak kira tadi dapat lagi 5,220. Tambah 11020. 11020. Okey, dah dapat markah lagi kat sini. Okay, next. Seterusnya. Lengkapan atas kos. Senang je lengkapan atas kos. Jadi kat sini saya adjust sikit lengkapan. Lengkapan atas kos. Okey, berapa lengkapan? 26,700. 46,700. 26,000. Sekejap saya cari lengkapan. 26,700. Darabkan dengan persen dia bagi 20%. 20% berapa dapat kat sini? 5340. 5340. Perabot tak ada. Nilai perabot tak ada kan? Okey, tak ada. Perabot tak ada. Okey, pergi kat belakang, masukkan lengkapan dulu. Berapa lengkapan? 26,700. Lepas itu, dalam soalan lengkapan dah ada 10,680. Tambahkan lagi 5,340. Awak dapat berapa kat sini? 16,020. 16,020. 020. Okey, jadi ini dah settle. Ni saya tunjuk markah saya tunjuk markah. Okey, markah awak. Alamak ini. Okey, markah saya tunjuk Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dekat PKK je ni. Ni markah awak buat jalan kerja. 6, 7. Okey, lagi awak buat kat sini 8. Kat sini ada 8 markah. Dekat akaun untung rugi alamak. Dia tak boleh macam gini. Dia kena macam gini. 8 kan tadi kan nak? Kita tengok markah sebab nanti awak tak percaya yang awak buat ni adalah markah. Ini kita kena tekankan. Awak ingat format tapi kalau salah pelarasan semua memang tak ada apa-apa. Okey, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 markah kat sini. Lagi kita ada 16 markah. Tadi inventory akhir ni tadi dia dah bagi markah kat sana. 17 markah. Ini adalah markah untuk pelarasan. 17 markah. Selepas itu markah untuk jalan kerja dia akan bagi 1, 2, 17, 18, 19, 20. Lepas tu dekat PKK banyak markah dia, markah jalan kerja.
Okey, jumlah aset semasa dapat 1 markah. Tapi dengan syarat mesti ada perkataan. Okey, ni markah dia duduk kat sini. Okey, lepas tu markah dia kat bawah lagi ni dia akan duduk dekat untuk bersih. Jadi markah-markahnya duduk di sini. Warna kuning, warna biru markahnya. Macam kat atas ni kalau awak buat tak boleh salah jangan salah sebab tu kita sebagai accountant kita tak boleh buat banyak kesalahan sebab ini memang kita kena tepat. Okey, kita masukkan jualan. Berapa jualan? Ulangan jualan? 4,300. Ulangan jualan? 420. Lepas tu inventory awal? 10,550. 10. Ulangan belian? 1120. Angkutan masuk? 440. 40. Awak tak boleh buat cara komputer. Ini saya je, saya mengajar je saya tunjuk. Awak kena buat manual sebab kita kena belajar manual. Okay, next kat bawah. Gaji. Berapa gaji? 16,900. 16,900. Tengok awak masuk tak ada kalau awak masuk tak ada pelarasan, awak tak akan dapat markah. Dia tak ada markah. Dia hanya yang ada pelarasan je ada markah. Sebab tu saya masuk terbalik. Saya buat pelarasan dulu. Okey, apa lagi yang tertinggal kat sini? Derma, gaji, apa ada tinggal lagi tak? Susut nilai premis Ada susut. Oh, tadi ada premis kat situ. Patutlah. Okey, susut nilai premis. Baki berkurangan premis. Okey, berapa harga premis? Premis berapa? 139,000. 139,000. Darab tolak dulu kan. Tolakkan dengan 13,900. Ni baki berkurangan kena tolak dulu. Baru darabkan dengan premis 10%. Sebab dia ada dan tu kecil je. Okey, berapa awak dapat kat sini? 12510. 12510. Tekan kalkulator awak. Saya nak pergi ke belah sana pula. Okey, ni awak dapat auto bersih 14399. Ni auto bersih. Pergi dekat premis. Okey, premis harganya adalah 139,000. Terkumpul berapa? Tadi campurkan yang 139,000. 13,000 ni. 26,410. 26,410. Okey, yang ini awak dapat. Ini ada satu lagi markah kat sini. Kat sini akan ada markah Bila awak dah kira dia ada markah kat situ. Okey, jadi ni awak akan dapat nilai dia. Pergi dekat bawah ni. Okey, dah bank berapa bank? Bank berapa? 35,560. Bank 35,560. Lepas tu tunai. Tunai berapa tunai tadi? cik. 590. 590. Bawah 35,560. Okey. Lepas itu ni awak dah dapat akaun belum bayar sebab dia seorang je. Rekod je lah kat sini. Kalau nanti kan awak pening-pening pula nak rekod sana sini dah sana sikit. Okey, kalau dia seorang je, kalau dia seorang-seorang awak tu rekod kolom yang ketiga ni. Sebab dia tak ada partner dah nak tambah-tambah. Ini sebab saya dah generate komputer saya terus buat macam ni. Okey, ke bawah ni tadi masukkan modal awal. Berapa modal awal? 195,310. 195,310. Untung bersih awak dapat tadi 14,399. Okey, lepas tu ada pinjaman tak? Pinjaman kat bawah ni. Ni, jap. Dia macam ada saya salah formula ni. Dah kata dah mesti salah formula. Tambah itu. Ya. Nanti awak pandai Excel. Nanti awak akan pandai Excel. Inilah Excel kita guna dalam account. Ini kena tolak. Kalau yang ini betul tak satu, yang ini kena tambah. Oh, dia tak boleh macam ni. Dia kena tick. Okey. Bagus sama. Okey, nampak tak? Nampak tak pergerakan kalau awak nak masuk tu tak ada masalah. Yang pergerakan untuk pelarasan. Nampak tak?
Ada pergerakan Okey, ni ada pergerakan. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Ada soalan tak sebelum saya masuk soalan seterusnya? Tingkatan 5 ada nak tanya? Tak ada.